Ada orang tanya apa no? Sektor perkhidmatan awam dan sektor swasta sekarang sejak kebelakangan ini mengambil pekerja status kontrak. Apa misalnya? Pekerja berstatus kontrak bukan sekarang. Dia bermula daripada 2012. Okey, begini dalam industri, satu, walaupun kita tak terkesan, tapi 2008 telah berlaku apa yang dipanggil sebagai sebagai recession, tapi dia panggil benda tu tak recess. Dia panggil recession, tapi benda tu hanya kena pada sebahagian negara, di mana dipanggil gelembung hartanah yang dipanggil sebagai prime, dia panggil aduhai, subprima, krisis subprima, di mana di Amerika, di Greece dan di Portugal telah berlaku, di mana bank nak buat banyak untung. Dia suruh kita refinance rumah dan dia bayar rumah refinance pada harga yang lebih tinggi daripada pasaran. Orang tu beli rumah 1 juta, ada loan 800,000. Dia baru bayar 5 tahun. Bank panggil dia refinance dengan harga 1 juta. Sebab bank nak tingkatkan kadar interest supaya bank dapat keuntungan dengan menawarkan pula lebihan tunai. Berarti kalau dia pergi dekat satu bank, dia dapat lagi 200,000 dengan refinance rumah dia. Jadi lebihan tunai yang ditawarkan oleh sektor perbankan telah menyebabkan banyak bank di Amerika berlaku krisis perbankan di Amerika. Di mana itulah krisis perbankan yang telah menjatuhkan Lehman Brothers Bank. Bank yang dianggap besar dan paling perkasa. Bank Jew, bank Yahudi yang dianggap sebagai antara bank paling mapan, jatuh kerana krisis subprima. Krisis ni telah membankruptkan Greece. Greece jadi bankrupt tu. Yang saya puji Greece dalam keadaan bankrupt baru pulih, dia terima pelarian Islam daripada Syria. Hampir 80,000 orang berkampung di pulau-pulau berdekatan dengan Greece, dan Greece bagi bantuan keselamatan kepada pendatang Islam daripada Syria yang lari masa perang 2012, ketika Greece pun masih lagi dalam paras ni, nak hidup sendiri pun susah, kena pula bantu pelarian yang lalu Mediterranean. Portugis hampir kena, tapi mereka dapat recover. Jadi Greece menjadi negara muflis. Impak dia datang kemudian 2012 dah berlaku keperlahanan ekonomi. Begini, apabila syarikat menawarkan VSS dan MSS, dia nak macam ni. Bila saya bagi tahu tuan-tuan, dulu kita ada kek yang besar. Bila kita ada kek yang besar, syarikat mula membuat apa yang dipanggil sebagai istilah dia panggil resizing. Pensizan semula. Pensizan semula ni dia tengok, macam mana kita nak size ni? Syarikat nak halalkan ni, bagaimana mereka buang kumpulan senior. Dia nak sizekan semula. Dia kata syarikat yang sihat kalau ada 200 orang, dia hanya ada 1 CEO, dia ada 5 GM, bawah 5 GM dia ada 10 manager. Lepas tu semua pekerja biasa, eksekutif dan ke bawah. Okay, jadi macam mana dia terpaksa cipta teori itu untuk kerana tahun-tahun yang lama bagi syarikat-syarikat yang telah berusia 20 tahun ke atas. Mereka telah mengambil lambakan kumpulan pengurusan kerana orang ni dah bekerja lama 10 tahun, dinaikkan jadi senior eksekutif. Senior eksekutif lepas habis semua dia terpaksa dinaikkan sebagai manager. Di tengah ekonomi okey, dia okey. Sampai 2013 ekonomi menguncup. Maka mereka telah menemui apa yang dipanggil sebagai kegemukan saiz dalam kumpulan pengurusan. Sebenarnya kegemuk saiz adalah istilah dalam pentadbiran untuk menyingkirkan jumlah pekerja yang kecil ya, tapi mempunyai impak kewangan yang sangat besar. Berarti gaji manager ni kan 10,000. Jadi mereka kata mereka ada kegemukan. Jadi first round dia buang semua orang yang makan gaji besar dengan mengatakan bahawa mereka terpaksa buat kerana mereka telah menemui teori pengurusan ni. Maka ramai kena VSS yang pertama, manager and above. Buang satu. Dia buat lagi, tak puas 2008 dia buat lagi pada 2012, 2013. Selepas dia buat, untuk mengekalkan imej mereka sebagai syarikat yang pernah buang orang dan tawaran MSS dan VSS, mereka ambil lagi kesempatan dengan mengambil pekerja kontrak. Bila pekerja kontrak ni tuan-tuan, untung sebab kita tak satu, kita bayar gaji je. Mereka tak terikat dengan kita dari segi KWSP. Kalau HR kontrak kita banyak orang bagi sekarang KWSP. Tapi banyak benefit yang lain dia tak dapat. Maka syarikat telah mengawal kos ke kos mereka dari segi benefit. Tapi dia kerah betul-betul pekerja ni bekerja berdasarkan job description. Kan pekerja kontrak ni job description very loud and clear. Kena buat tu. Dari segi benefit, kerana awak ditawarkan kontrak, awak tak ada hak benda ni, awak tak ada hak benda ni, awak tak ada hak benda ni, tak ada hak lah semua. Dengan penafian hak tu dia mengurangkan. Sebab tu saya kata tuan-tuan kena faham bagaimana kita nak berlagak sebagai pekerja. Ketika pekerjaan sudah pun sampai ke satu tahap, nak dapat kerja tetap ni adalah satu mimpi. Dulu zaman saya ni ketika ekonomi berkembang, kita berpindah tempat kerja kerana kita ada impian. Duduk kat sini kerja. Nanti kena nampak okey, rekod dah bagus, menang award, dipilih pekerja terbaik, CV dah cantik, pindah kat company satu lagi, minta kenaikan. Kita buat macam tu dulu kan. Sekarang ni terbalik. Pekerjaan tu ada pun dah alhamdulillah, kerana kadar pengangguran dan juga julat penyediaan pekerjaan jurang dia sangat tinggi. Sebab tu kita ada 250,000 siswa Zah yang menganggur.
Sebab tu saya bagi pada tuan-tuan, dia bukan penyakit baru. Dia dah dibawa daripada 2012, 2013 sampailah 2019. Lepas tu terhenti sekejap kan, pasal kita COVID, orang pergi sektor gig ekonomi apa semua. Kemudian kita buka balik. Bila buka balik, dia sambung penyakit lama. Sebab dia nampak, wah ini cara mudah. Sebab saya kata apa, telah datang satu teori yang mana dia kata cost control is profit. Mengawal cost adalah satu keuntungan. Berarti tak perlu lagi, kan sekarang nak dapat kek ekonomi daripada luar payah. Nak jual iklan payah, nak jual produk payah, nak jual semua payah, kan keperlahanan ekonomi. Apa yang mereka buat adalah cantas kos daripada dalam. Pencantasan kos ini menyebabkan kalau mereka ambil pekerja dengan menggunakan persekitaran yang dah ada, kan ramai orang buat kerja, ya, kan ramai orang kena buang kerja. Kau dapat kerja kontrak, kau kerja lah. Aku tengok pak saudara kau. Kerja 15 tahun pun buang, sekarang nak pergi minta kerja, nak dapat separuh gaji lama pun tak boleh. Kerana runut tu telah di-banner ketika berlaku recess 2013 sampai 2019. Runut tu sambung lagi sekarang. Dia panggil mitos. Dia panggil mitos persekitaran. Sebab sekarang ni saya kata electory. Kerana kita semua hidup dalam electory. Ketidakpastian persekitaran. Persekitaran kita ni kajian kena masuk campur macam mana? Nak menyihatkannya semula supaya semua orang tak boleh mengguna apa yang disebut sebagai mis. Kesan daripada electory. Istilah dia ALEA-TORY, electory. Ketidakpastian sosial. Bila ketidakpastian persekitaran ni terus hidup dan dia mencipta mitos. Dia membolehkan majikan sentiasa mengatakan, jawatan dapat bagi kontrak, gaji kontrak, gaji kontrak, gaji kontrak, gaji kontrak. Yang sebenarnya untuk saya orang lama, saya dah tahu mitosnya dibina daripada 2012. Di mana apabila datang satu kaedah pengurusan yang mengatakan bahawa cost control is a profit. Jadi orang yang duduk dekat HR pun dapat KPI. HR dah tak ada masa dah nak keluar surat-surat amaran sekarang. Semua benda ada tentang cost cutting. Allowance tu dipotong, ini dipotong. Semua kita dengar dalam pemotongan. Kemudian kita diberi satu mitos yang lagi baru. Di mana kan dalam pasaran ramai orang sekarang yang berada dalam pembuangan kerja. Mereka dijadikan kayu rujuk. Tengok berapa ramai orang. Kau dapat kerja, kontrak dah kira bagus. Sebab ramai orang tak ada kerja. Kan sekarang dalam data kita 670,000 lebih. Kalau saya tengok data waktu kita bentangkan kadar pengangguran tahun lepas, kan, kita berjaya menutupnya pada 3.6. Jadi 700,000 saya baca dalam 670,000. Saya tak boleh tengok semua angka. Tapi 670,000 paling dekat saya boleh buka. 670,000 kita ada pengangguran. Daripada 670,000, 250,000 adalah graduan fresh yang dah habis tamat belajar tapi tak dapat kerja. Lepas tu dengan lambakan lagi, mereka yang datang dengan pengalaman dalam industri pelancongan jatuh. Pasal pelancongan collapse masa COVID. Mereka yang datang dari pemacam industri jatuh. Orang ni semua tak boleh balik bekerja. Dan kalau mereka balik bekerja, sebahagian daripada besar mereka dah tak ada. Macam contoh saya beritahu kat tuan-tuan. Seorang yang menerima gaji 5,000 dengan jawatan senior executive, dia tak boleh balik ke market sekarang. Sebab market akan menawarkan kepada 250,000 graduan ni sebagai freshie. Graduan dia nak kerja je, itu yang saya kata. Kalau market nak ambil balik pun orang yang 5,000 yang dah ada komitmen hidup, yang akan bekerja walaupun ditawarkan. Market kata ambil 3,800. Orang yang hilang pekerjaan akan balik kerja 3,800. Dia adjust lah. Jual kereta dia ke naik bas ke naik kereta. Asalkan 3,800 dia dapat menunaikan tanggungjawab asas tentang keluarga. Anak sambung belajar, makan minum keluarga dapat diberi. Tak apalah dia naik bas. Naik transport untuk menghilangkan liability dia. Rumah yang ada jual, kita sewa lah rumah murah-murah. Dia boleh tukar. Tapi 3,800 pun dianggap mahal. Kerana telah datang seorang pekerja yang boleh terima gaji 2,200 untuk jawatan yang sama. Saya duduk lama dan saya fokus lama. Dan salah satu yang saya tak gembira adalah mitos yang dibawa daripada 2008 berkembang dengan begitu pesat pada 2012, DB akan berlanjut sampai 2019. Dan saya tak terkejut kalau sekarang dia sambung. Sebab tu kita ada harta. Di mana penyakit yang sama dibawa dalam perkhidmatan awam. Sebab itu salah satu daripada tuntutan 10 tuntutan Hari Pekerja adalah semua yang telah bekerja dengan kerajaan secara kontrak melebihi 10 tahun nak diserapkan sebagai kaki tangan tetap. Kita ada harta, tak pernah berlaku dalam sejarah. Pekerjaan yang paling glamour, doktor. Kalau doktor pun kena kontrak 5 tahun, tak disambung-sambung, tak ditetapkan jawatan dia. Apa yang anda fikir? Doktor, perkhidmatan kritikal, jawatan yang tak mencukupi, jumlah pesakit yang begitu ramai, kekal dalam 10 pekerjaan yang paling tinggi status dia di Malaysia, masih ada 11,000 orang yang kontrak. Apa kita kata? Dan mereka kontrak dengan siapa? Dengan kerajaan. Kerajaan adalah siapa? Adalah majikan yang paling besar, paling kaya. Saudara boleh fikir tentang pekerjaan yang lain. Kalau mitos yang sama boleh wujud, kan kita kata bukan mitos lah. Saya kata sekarang ni bila sampai kajian kata kalau nak serapkan semua jadi doktor tu, kita dah serapkan itu hari 3 bilion.
Jadi kata menterinya, kerajaan tak boleh nak ambil semua sekarang. Walaupun hartal meningkat kerana doktor dah dapat big picture dia waktu COVID yang mereka berkembang, berjuang, semua, lepas tu masyarakat dah iktiraf, masyarakat dah faham kerja doktor. Maka di tengah-tengah pengiktirafan masyarakat, doktor pun nak juga. Sekarang ni kami dah ada satu masalah dan waktu sama masyarakat mengiktiraf kami kerana sumbangan kami di mana jenama doktor telah dibina dengan baik waktu COVID. Mereka nak tuntut. Tapi kerajaan masih tak boleh bagi. Saudara boleh bayang. Kalau pay master yang besar macam government pun tak boleh menyerap masuk doktor dan terpaksa melakukan berdikit-dikit. Apalah lagi benda yang ada dalam private sector. Semua orang akan ambil mitos yang sama, hantu yang sama. Kalau dulu saudara pergi kan, masa Taman Hatu Komkom tu, saudara pergi. Taman daripada kampung India, kampung Gandhi sampai kampung Lindungan. Bawa masuk sampai kampung Melayu, kampung Medan dengan kampung Datuk Arun Betul kan? Taman Datuk Arun situ. Tak mau keluar. Semua percaya hantu Komkom yang sama. Kita pun tak lalu pula. Alamak, kau Taman Medan. Tak apalah, dia pun tak keluar, kita pun tak pergi. Sebab mitos hantu. Jadi mitos yang sama. Sama ada mitos tu, tapi mitos tu dia datang dengan angka. Jadi selagi kerajaan masih lagi juga menjadi sebahagian daripada pemegang apa yang dipanggil istilah kontrak. Kita tak terkejut kata dia merebak sampai ke sektor swasta. Sampai ke semua tempat orang menggunakan pekerja kontrak. Saya salah satu benda yang paling saya sedih adalah kita mengeluarkan, saya running newsroom. Kalau dia kata running office hour tak apa. Dia kontrak, dia kerja dalam bahagian HR, dia kontrak dia bahagian admin. Dia datang 9 pagi, 5 petang dia balik. Tapi mereka kontrak dah masuk ke dalam newsroom. Yang waktu pekerjaan dia tak boleh saya nak penuhkan mengikut syarat tu. Saya kata tutup newsroom kalau kita follow syarat baru 5 hari bekerja 9 jam. Yang sekarang ni jadi pertikaian. Tapi nasib baiklah wartawan bila mereka masuk. Mereka dah faham. Apa saja yang bersangkut dengan 9 jam adalah mitos. Kerana kita dah membina bahawa kita sedang berkhidmat kepada negara di mana pembaca dan juga kita punya masyarakat memerlukan perkhidmatan kita 24 jam. Kita kena ready. Tapi kalaulah hari ni masuk tiba-tiba newsroom berubah, saya kena implement 9 jam. Berarti saya perlu tambah orang banyak. Shift kena buka 3. Shift kena 3 pukul. Macam sekarang kan, saya beritahu pada saudara. Apa saja yang berlaku di Sudan, office hour kita dah tutup. Berarti saya kena buka shift untuk monitor story Sudan. Supaya tuan-tuan yang nak tahu tentang perkembangan perang, saudara nak tengok ekonomi apa semua, demand dah jadi tinggi. Waktu kita lena, ekonomi Amerika baru bermula. Sebab kita ada julat perbezaan jam 12 ke 13 jam. Kita dengan UK ada julat waktu 8 jam. Menjadikan newsroom akan lebih aktif kerana masyarakat Malaysia lebih internasional. Nak membaca kandungan-kandungan yang baik. Berarti dan penggunaan kita punya media sosial sekarang ni hanya menunjukkan tanda-tanda penurunan selepas 2 pagi. Berarti pukul 9, 10, 11, 12, 1 malam tu orang tengah hit news. Di bawah skill lama, kita gerakkan bilik berita dengan melihat trend rakyat Malaysia menonton berita pukul 8 di TV. Sekarang orang Malaysia 8 ya. Yang mana yang alim masih lagi berzikir, memanjangkan solat maghrib untuk mendapat rahmat hingga dah bawa ke pergi pintu isyak. Jadi pukul 8 tu dah jadi, kata saya pergilah, kata pukul 8 orang tengok berita bila bang, dah habis dah. Tak ada dah orang tengok berita pukul 8. Tuan-tuan masuk ke media sosial, saudara mula scroll news 11 malam. Sambil tengok so saudara baca lah sikit ekonomi. Apa tu screen show, jumpa pula yang saya kata visual buka buah. Saudara tengok pula. Apa tu saudara pergi lagi pula, ikut pula follow kan, bergaduh banyak artis kan. Sepatu pun bergaduh, sepah 3 pun bergaduh, sepah 4 pun bergaduh. Saudara pun pukul 2 baru penurunan. Menjadikan macam mana kita nak balik pada trend 9 jam bekerja, 5 hari seminggu. Jadi saya kesian kerana kebanyakan mereka masuk dalam newsroom ni, dia terkenalah culture. Budaya di mana bekerja dalam waktu yang sangat panjang. Dan mereka pekerja kontrak. Jadi, cara dia tuan-tuan, bila mereka MC dia limit. Ataupun mereka dah letih nak cuti. Saya kenalah buat surat di cover, saya nampak mereka bekerja kuat tuan-tuan. Jadi isi satu form yang dia tak cuti, saya hutang hours dengan dia. Jadi saya kata sekarang ni semua budak-budak kontrak ni, you all nak make sure you be paid. Sebab dalam perjanjian kontrak eksekutif, dia tak ada OT, dia tak ada overtime. Maka saya bagi mereka cuti rehat dengan kata, okay, ni kau kerja 2 jam dah, kau kerja dah, kau kumpul 12 jam, saya convert dengan sehari bekerja. Di mana mereka dapat cuti, saya boleh tukar tu je, saya tak boleh tambah jadi gaji. Jadi mereka rasa lega. Sebab mereka di bawah kontrak mereka setahun, 7 hari je boleh cuti. 7 hari boleh cuti. Kalau cuti yang lain tu dikira sebagai cuti tanpa gaji. Maka itulah kita buat consignment untuk membolehkan mereka merasa bahawa kawan-kawan mereka yang masuk dalam Jabatan Sumber Manusia, kawan-kawan mereka yang masuk tempat lain,
nampak gaya macam 2,200 berbaloi, tapi bekerja di newsroom tak berbaloi. Jadi saya kena menawarkan berbaloi itu dengan menggunakan skill pengurusan, soft skill, di mana kita menawarkan harga luka hati mereka kerana mereka bekerja kontrak tapi dikerah dan dipaksa bekerja. Kita tawarkan cuti yang lebih dengan mengambil kira bahawa hours mereka bekerja tu yang sepatutnya menjadi hours pengorbanan bagi regular newsman, orang yang berada dalam newsroom itu regular, tak payah nak tuntut, tak payah pergi cerita pasal akta buruh apa semua. Ini adalah kerjaya kita menceritakan kita akan bekerja lebih daripada 9 jam sehari sebagai sebahagian daripada tata cara kita. Tata kelola bilik berita memang macam tu. Tapi tak sesuai untuk budak kontrak yang 2,200 tu dia boleh claim kalau dia layak untuk allowance meals, allowance malam RM10.70 kita bayar cross pukul 12 malam. Saya sign meal allowance, budak kontrak tak ada meals. Sedih. Sebab dia tak ada meal allowance. Saya tak boleh buat sampai kata suruh A claim kan nanti bayar pada kau, tu dah jadi salah. Bidang kuasa saya panggil tu salah. Saya tak boleh urus dengan membuat tata kelola yang salah. Jadi saya hanya boleh guna di bidang kuasa saya sebagai manusia yang menjadi pengurus. Saya tengok dia kerja je, saya kata kau ambil 4 hari straight. Kau dah dia kontrak, dia bekerja kuat untuk membuktikan dia layak diserap sebagai pekerja tetap. Tapi dia tak faham permainan korporat. Lagi baguslah kau kerja, ini masa aku pegang kau, besok kau dah jadi ampas, kau tahu, kita nak menamatkan pekerja kontrak. Itu saya boleh jawab, bukan baru. Dia adalah trend yang dibina 2012. Dan kita pun nampak trend ini tak boleh diselesaikan dalam sektor kerajaan. Dia kata sebagai orang kata apa ni, paymaster yang hebat lah, government, kerajaan. Dia tak boleh menyelesaikan. Dan 10 pekerjaan yang dianggap paling glamour di Malaysia, iaitu menjadi doktor, masih lagi tak boleh selesai. Masih hartal. Hartal ni dipanggil dalam bahasa yang kalut, tunjuk perasaan, demo. Dalam bahasa yang cun sekarang ni dipanggil hartal, glamour sikit, keluarlah dia pada, takkan orang dia nak kaitkan diri dia dengan reformasi orang belarak tu disebut demo kan. Mereka memindah perkataan baru menunjukkan doktor ni tak terbabit dengan benda-benda yang word tu telah pun tercemar ataupun word tu dianggap murahan ataupun berpihak pada politik. Maka mereka menggunakan harta. Tapi kesan dia adalah sama. Dan ini bukan benda baru. Dan saya sangat sedih apabila dia diamalkan, terutama dalam sektor yang gasak betul-betul kederat orang untuk bekerja kan. Job description tu dikekalkan pasal jawatan tu. Dia ada job description dia yang dikeluarkan oleh pemohon penyedia pekerjaan. Macam saya ni kan orang news. Saya sediakan lah ini job description dia. Diproses oleh HR. Perjanjian gaji dia dengan HR, bukan dengan saya. Semua manusia kata jawatan ni kontrak je. Dia pun masuk kerja. Saya pun tak tahu lanyak je. Sampai dia masuk begitu, ada tak cara? Bawa kontrak. Oh, tak ada OT, tak ada. Oh, kau 7 hari je cuti tahun. MC kalau lebih 7 hari jadi unpaid. Allah. Lepas tu dia pun bagi tahu letih kan. Saya kata tak apa. Nanti kau hantar borang, saya backdated. Secara moralnya perbuatan saya salah. Saya menandatangani seolah hari ni dia MC, dia demam betul, letih. Tapi kalau dia tak datang, ini kuota MC dia dah habis, kenalah potong gaji. Dan dia demam sebab bekerja kuat. Saya kena ambil MC dia tu dengan claim. Dengan claim dia punya cuti tu. Bahawa claim katalah dia MC 14 hari bulan, saya kena tunjuk 7 hari bulan saya sign. Saya anggap kata tak tahulah dosa ke apalah. Saya anggap kata kalau dosa saya tanggung lah. Tapi saya boleh menyampaikan satu pernyataan yang baik kepada satu hamba Allah yang demam, yang saya nampak dia bekerja. Jadi dia buatlah. Seolah-olah saya sign surat tu pada 14 hari bulan, seolah dia memohon pada 7 hari bulan. Jadi cuti hari dia tak datang. Dan dia open secret. Ada manager yang nak buat, ada manager yang tak peduli. Macam saya waktu tu, kerana saya top 3, orang yang boleh sign, orang taklah bantah saya sebagai manager. Kerana saya adalah founder, orang yang menubuhkan stesen tu. Jadi saya adalah sikit boleh pakai lah, saya langgar lah. Kadang-kadang kalau dalam meeting dia orang tanya saya sebagai exco, saya akan bagi tahu lah. Kata sistem yang kita terikat ni pun telah menunjukkan tata kelola kita tak Islamik. Maka saya kata saya langgar lah beberapa bahagian untuk tunjuk tata kelola je. Bahawa kita ada ihsan, kita ada budi bicara. Sedih tuan-tuan, demam. Lepas tu tanya kita, kalau dia tak datang ni dah kena potong. 2,200 divide dengan 20 hari bekerja. Dia jatuh dah berapa ringgit gaji dia. Hilang gaji tu. Pada hari dia bekerja bagai nak mati, saya suruh dia kerja tu. Malam ni berbicara ni. Lepas tu nanti ada feed masuk pukul 2 pagi, tolong translate cepat. Kita pakai besok dalam Assalamualaikum. Assalamualaikum start 7 pagi. Hamba Allah ni bekerja lah, translate pun semua. Balik 3 malam kena. Budak-budak sekarang kan manja. Bukan antibody kuat macam kita dulu antibody mak ayah suruh pergi ke bendang semua. Kita anak-anak kita ada, kita pergi bendang. Oh tak ada. Swimming pool pun pakai payung. Anak kita kan nyamuk kita tak pergi gigit.
Dulu mak kita mengadu nyamuk, kita menampar. Nyamuk kau takut orang pergi ke hutan, rimau tunggu. Ponok orang dulu. Jadi kita telah manggung. Bukanlah salah, saya pun manja anak je. Saya hantar anak saya bekerja dengan orang, dia buat perangai manja dia. Orang hantar anak dia bekerja dengan saya, bawa perangai manja bapak dia bagi kat dia. Itu menjadikan banyak perkara saya share dengan tuan-tuan hati ke hati. Tak mudah. Kalau kita lihat dalam skala yang besar, kita mungkin boleh mengeluarkan komen yang mudah dan komplain yang simple. Mentaliti kena meningkat untuk lihat bahawa, macam tuan-tuan cerita tentang pekerja kontrak. Saya sangat menentangnya. Tapi dulu waktu saya boleh buat keputusan, saya tak boleh buat. Because stakeholder kita adalah orang lain. Bukan company saya. Saya manage sebuah syarikat milik kerajaan. Kita kata, kalau tak nak bagi kontrak penuh. Berarti dia dapat semua. Cuma kita renew tahun ke tahun. Tak boleh. Dia kata itu dah macam permanent. Dia ada dasar pula buah bicara yang diperkenalkan oleh sumber manusia. Dengan mengatakan itu dah macam permanent. Saya kata pelik lah juga. Kalau dia bekerja dalam sektor secara human being. Human being ni kita dah study pada pekerja tetap kan. Kita mendapat 21 hari. Dengan saya ni 21 hari cuti. Ada orang dapat 14. Saya ada MC saya 14 hari. Jadi saya kata as a human being, benda-benda macam ni pun ditarik. Kalau monetization dah lah, saya kata yang mana kita boleh subsidi kan. Di mana tiada kerugian tunai yang nyata. Tak boleh, because cost cutting diperkenalkan. Hari dia tak datang lah kita cost cut kan. Sebab cost cutting diperkenalkan, maka konsep HR ni pun dia nak cost RM70, RM80 dia masuk dalam kiraan. Di mana bila orang tu tak datang sehari, potong RM80. Yang saya kata dia tidak memberi apa-apa impak pun kepada pertumbuhan syarikat. Dalam menggambarkan syarikat adalah majikan yang zalim. Dengan memberikan orang yang bekerja kuat pada kita. Lepas tu hari yang dia teruk, kita tak faham dia. Hari yang kita minta dia faham syarikat, kita suruh dia bekerja. Tapi hari ke-8 dia MC tu, dah jadi unpaid pula. Unpaid leave. Itu saya boleh share. Saya tak. Sebab saya sangat bersimpati pada harta doktor perubatan. Tapi kita dah nampak waktunya pula tak betul. Mereka harta sebab mereka mendapat merit. Kerana rakyat telah melihat pengorbanan mereka yang besar ketika PKP dan ketika COVID-19. Nak jadi pula dia tuntut pun pada zaman kerajaan pula pun koceknya tak besar, kantungnya tak besar. Kalau pekerjaan yang dianggap 10 yang paling glamour di dunia dan 10 paling glamour di Malaysia pun masih lagi ada harta. Tuan-tuan boleh bayanglah pekerjaan-pekerjaan tak glamour ni. Sekarang orang bawa kat saya, orang bawa e-hailing cerita kat saya kan. Dia orang kena potong markah macam tu je. Potong, saya kadang-kadang tengok lagi zalim. Muncul lagi majikan-majikan hailing ataupun kita panggil digital ni. Yang kita pun tak tahu siapa majikan kita. Tak tahu 20% dah potong sekarang. Kan? Kita hari potong 20%. Bekerja bagai nak gerak bulan puasa. Kata permintaan yang menurun lah, ekonomi slow lah. Mereka kehilangan banyak. Dan saya bila naik Grab tu, saya sebut pula brand dia. Bila saya naik e-hailing ni, kita pun bagilah telinga sikit kan. Kita faham lah dia orang bawa kereta. Saya tanya, Jo, daripada pukul berapa bawa? 8 pagi. Kalau saya naik pukul 1 tengah hari, saya tahu dia dah 5 jam dalam kereta. Dia memerlukan seseorang untuk mendengar tekanan dia 5 jam kan. Dengarlah. Gini. Dulu saya bawa 10 jam sudah boleh balik, brother. Now saya kena go for 14 hours. Kan? Saya tanya ada berapa anak? Ada 2 anak. Masih sekolah? Jadi kisah-kisah kesedihan tentang apa yang dipanggil sebagai hilangnya nilai manusiawi dalam pekerjaan makin menekan. Dan apabila datang recession tahun 2012 lah, kita mula menjadi benda-benda yang kita sebut cost cutting. Part of profit is cost cutting. Saya tak setuju langsung. Di mana kita mengambil jalan mudah, merendahkan premium insurans, memotong sokongan biaya perubatan, mencari ruang-ruang, tak ada hari keluarga, tak ada hadiah anak-anak, petugas yang dapat SPM bagus, PMR bagus, dah tak ada hadiah. Tertarik semua welfare. Majlis buka puasa pun tak ada. Kau makan-makan lah, tak makan sudah lah. Kalau nak pergi masjid, banyak majlis je. Saya macam gitu. Saya datang dalam industri ni ketika 30 hari puasa ada makanan. Ketika bonus dan gratia disatukan. 2+1 kita panggil. Kita berkelahi pada waktu tu nak tambah berapa bulan bonus. Di utusan ni demonstrasi adalah menuntut jumlah tambahan bonus. Nakkan bonus 3 bulan dan nakkan gratia 1,5 bulan. Tiap-tiap tahun. Kesatuan bergaduh pasal itu je. Dipanggil sebagai berebut keuntungan. Sekarang nak dengar bonus pun dah tak dengar tuan. Dah tak dengar. Syarikat kata duit raya je, tak berani sebut bonus. Duit raya okeylah 200 banyak. Itu pun bagi ke tak bagi? Kan kena bos-bos yang garang sikit kan. Bonus pula apa kau?
Aku bagi kau duit raya pun dah kira bagus. Dapat duit raya 200. Selalunya duit raya menyelamatkan lah. Isyarkan bagi nasihat, umumkan duit raya, kita tak ada ikut PAR. Kalau kita umumkan sebagai apa pun, nanti kena ikut PAR, manajernya lain, kerja bawahnya lain. Bagi duit raya 300, 500. Itu saya share dengan tuan-tuan. Saya kata dia bukan perkara baru. Dia adalah lanjutan daripada 2012. Apabila langkah-langkah VSS, MSS dan apabila datang satu teori pengurusan bahawa cost cutting is part of profit. Kalau saudara lihat sekarang, bila saudara tengok sekarang, langkah-langkah yang boleh menyebabkan saham naik. Ini langkah-langkah yang boleh menyebabkan saham naik. This public listed company, bila dia mengumumkan saja pengstrukturan kos. Dia umum ni pengstrukturan kos, dia orang nak kecilkan dia punya kos operasi. Mereka nak buat pembuangan orang, saham mereka akan naik sebab mereka dia akan lebih profitable. Jadi orang tengoklah kan annual report dia last year dia untung 7.5 700 juta. Dengan langkah-langkah perstrukturan dia kata apa, dia tak ikut tahun lepas tu, dia ikut tahun ke depan di bawah cabaran ekonomi. Berarti setiap kali mereka membuat pengstrukturan dengan mengekalkan kapasiti perniagaan yang luas tetapi mengurangkan pasukan kerja. Setiap kali dah saham mereka naik. Kerana pelabur yakin dengan perstrukturan ni akan ada lebihan keuntungan. Kita mungkin mendengarnya sebagai sesuatu yang tidak popular, tapi dalam komuniti kecil mereka akan nampak di semua profitable. Jadi saham mereka melambung. Sebab itu perstrukturan semula ni sekarang orang akan ambil kesempatan, walaupun dia tak mengalami tekanan daripada recession pun, dia akan menggunakan dia untuk buat.